Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan saya, Yang Bahagia Tan Sri Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Semalam dalam penggulungan usul titah diraja di Dewan Rakyat, saya telah menyatakan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia tidak lagi menggunakan terma immunity kelompok atau herd immunity, tetapi bergerak kepada perluasan capaian vaksinasi. Ini bermakna kita akan meluaskan program vaksinasi kepada seramai yang mungkin penduduk Malaysia. Sebagai contoh, kita telah memulakan vaksinasi kepada golongan remaja dan akan menilai data untuk vaksinasi kepada kanak-kanak bawah umur 12 tahun. Saya pun telah mengadakan pertemuan dengan sebuah syarikat pengeluar vaksin yang telah pun baru-baru ini mengeluarkan data ujian klinikal awal terhadap vaksinasi untuk kanak-kanak di bawah umur 12 tahun, dan kita sedang runding untuk mendapat perolehan vaksin tersebut. Petang ini saya akan jelaskan mengenai pendirian kita berkenaan dengan imuniti kelompok. Konsep imuniti kelompok adalah kawalan atau penghapusan penyakit berjangkit apabila majoriti populasi telah memperolehi imuniti terhadap jangkitan. Imuniti kelompok membentuk perlindungan kepada komuniti dengan mengurangkan kadar jangkitan keseluruhan atau jangkitan yang lebih teruk. Imuniti kelompok ini ditentukan berdasarkan nilai R0 penyakit berjangkit tersebut. Penyakit berjangkit dengan nilai R0 yang tinggi memerlukan peratus imuniti penduduk yang tinggi untuk dikawal atau dihapuskan. Pada awalnya, virus SARS-CoV-2 asal Wuhan strain mempunyai nilai R0 antara 2 hingga 3. Tetapi apa yang telah mengubah pendirian sebahagian besar negara adalah kemunculan varian Delta. Nilai R0 telah meningkat antara 6 hingga 10, ada yang kata lebih daripada itu bagi Delta. Varian Delta juga telah mengubah tahap keberkesanan terhadap vaksin dan juga tahap penularan virus. Infectivity dia adalah jauh lebih tinggi daripada virus asal. Dalam hal ini, KKM akan meneruskan program vaksinasi COVID-19 supaya semua populasi yang layak diberikan vaksin dapat diberikan vaksin sebelum hujung tahun ini. Maksudnya kita akan pastikan semua dewasa dan semua remaja lengkap menerima vaksin sebelum akhir tahun ini. Berdasarkan maklumat daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, tiada negara yang telah mencapai so-called herd immunity. Malah pihak WHO juga menyatakan bahawa matlamat utama vaksinasi adalah untuk mengurangkan kes dan kematian, manakala untuk mencapai immunity kelompok bukan lagi menjadi keutamaan atau satu perkara yang realistik. Oleh itu, kita telah mengubah strategi untuk memberikan vaksin kepada seramai mungkin penduduk Malaysia serta memasukkan golongan-golongan baru berdasarkan data seperti golongan remaja, kanak-kanak akan datang dengan adanya kelulusan daripada pihak NPRA, dan juga dos yang ketiga dan juga dos penggalak untuk golongan tertentu. Strategi ini amat penting untuk kita mengawal penularan COVID-19, mengurangkan kadar kemasukan ICU serta mengurangkan kadar kematian agar kita dapat memasuki ke fasa endemik dengan selamat. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyentuh isu berhubung diskriminasi yang berlaku ke atas beberapa jenis vaksin yang turut digunakan di Malaysia. Saya mengambil maklum ada setengah negara yang menetapkan bahawa hanya individu yang menerima vaksin tertentu sahaja akan diberikan pengecualian daripada melakukan ujian, menjalani kuarantin
setelah tiba di negara berkenaan dan sebagainya. Perkara seperti ini tidak sepatutnya berlaku kerana penting untuk kita faham bahawa vaksinasi melindungi individu daripada risiko mendapat jangkitan yang lebih teruk serta mengurangkan gejala-gejala penyakit. Walau bagaimanapun, tahap pelindungan imuniti akan terkesan dengan kemunculan varian baru yang lebih ganas dan kadar kebolehjangkitan yang lebih tinggi. Keputusan sama ada kemudahan atau kelonggaran yang hendak diberikan kepada pengembara dari luar negara mestilah dibuat berdasarkan kawalan dan pencegahan penyakit serta tindakan kesihatan awam di negara tersebut, bukan berdasarkan kepada jenis vaksin. So by discriminating the vaccine types, this will defeat the purpose of having the vaccine and administering them to the population. And I believe that we would like to get the WHO to come up with a position on the discrimination of vaccines by certain countries. Our view is those vaccines are listed by the WHO as some of the vaccines that we use. Most of the vaccines that we use are listed by the WHO under its emergency use listing. Then countries should recognize those vaccines for travelers coming in. Saya juga ingin mengumumkan bahawa mula daripada 1 hari bulan Oktober, ini adalah untuk memudahkan dan memberi kemudahan kepada mereka yang telah mendapat dos pertama vaksin AstraZeneca. Kita akan memendekkan jarak masa antara dos pertama dan kedua bagi vaksin AstraZeneca daripada 9 minggu kepada 6 minggu. Dan mereka boleh menerima dos yang kedua selepas 6 minggu. Saya juga ingin sentuh berkenaan dengan pemberian vaksin remaja. Pemberian vaksinasi remaja secara berjadual di 156 PPV awam, PPV integrasi dan sekolah bermula semalam 23 September. Melalui pendekatan ini, pemberian vaksin adalah secara berjadual kecuali untuk remaja yang tidak bersekolah, maknanya they are no longer in the school system. Remaja yang sedang belajar di IPTA, IPTS, dia masuk awal, maksudnya dia usia 17 tahun dah masuk IPTA, IPTS, atau remaja yang homeschooling, yang bersekolah di rumah. Mereka sahaja dibenarkan untuk walk-in di PPV. Ya, perkara ini telah disebut berulang kali, tapi masih lagi ada yang walk-in. Sepatutnya mereka yang tidak tergolong di dalam kategori ini tunggu untuk jadual janji temu mereka dimaklumkan kepada mereka oleh sekolah mereka dan juga MySejahtera supaya pemberian vaksin remaja ini dijalankan dengan teratur seperti mana program PIK yang kita telah buat sebelum ini. Saya ingin menasihatkan ibu bapa supaya tidak bergegas ke PPV bersama anak untuk vaksinasi kerana jadual janji temu vaksinasi remaja dibuat dengan kerjasama pejabat kesihatan dan pendidikan daerah terlebih awal. Seterusnya, pihak pengurusan sekolah melalui guru akan memaklumkan jadual vaksinasi mengikut giliran sekolah kepada ibu bapa atau penjaga. Ibu bapa atau penjaga mestilah membawa remaja mengikut tarikh janji temu yang telah ditetapkan dan masa yang ditetapkan. Hari ini juga berlaku kesesakan contohnya di Dewan Sivik Petaling Jaya. Antara sebab yang lain ada pelbagai sebab tetapi datang tidak mengikut waktu yang telah ditetapkan. Kaedah vaksinasi berjadual dilakukan bagi mengelakkan daripada berlakunya kesesakan sama ada di sekolah ataupun di PPV. Bagi murid sekolah berasrama penuh dan harian, janji temu akan diberikan melalui aplikasi MySejahtera di mana remaja akan divaksinasikan di sekolah atau di PPV berdekatan tempat tinggal mereka. Tunggu sehingga janji temu anda diberikan di dalam MySejahtera. Saya juga ingin mengingatkan semua PPV yang terlibat, pihak PKD dan juga PPD, pejabat kesihatan dan pendidikan daerah,
supaya mengikut arahan atau ketetapan yang telah diumumkan berhubung kaedah pemberian vaksin kepada remaja yang saya dah jelaskan tadi, yang Timbalan Menteri telah pun menjelaskan beberapa hari yang lepas. Saya mohon supaya tidak ada arahan ataupun SOP yang berbeza yang diberikan kepada ibu bapa bagi mengelakkan kekeliruan. Kita dapat laporan daripada bawah, ada setengah PPD ataupun PKD yang maklumkan bahawa tak perlu tunggu jadual, pergi walk-in saja. Please, jangan, tolong jangan ya. Kita nak buat secara teratur. Dan saya nak memberi jaminan kepada ibu bapa dan juga kepada para remaja bahawa bekalan vaksin kita cukup. Bekalan vaksin Pfizer kita cukup untuk kita memberi vaksinasi kepada semua 3.2 juta remaja. Cuma kena tunggu giliran sahaja. Dan ia tidak akan mengambil masa yang berbulan-bulan seperti sebelum ini. Sebab bekalan dah sampai, dah ada dah. Cuma kita nak kena susun dengan teliti, dengan baik perjalanan jadual tersebut, dan anda akan divaksinasi dalam tempoh masa beberapa hari ataupun beberapa minggu lagi nanti. Dan kita akan minta supaya Kementerian Pendidikan Malaysia cepat keluarkan jadual supaya ibu bapa tidak rasa khawatir ataupun resah mereka masih lagi tidak diberitahu berkenaan dengan tarikh janji temu anak-anak mereka. Ya, kita nak vaksinasikan anak tuan-tuan puan-puan semua, tetapi tunggulah untuk mendapat janji temu dan juga detail janji temu daripada sekolah ataupun melalui MySejahtera. Saya juga ingin menyentuh sedikit berkenaan dengan pemberian dos penggalak dan juga dos ketiga. Di sini saya ingin maklumkan bahawa ada perbezaan antara dos ketiga dengan dos penggalak. Dos ketiga diberikan kepada mereka yang mana respon sistem imun mereka terhadap 2 dos tidak mencukupi. Tidak mencukupi dan memerlukan dos yang ketiga untuk respon sistem imun yang optimum terhadap ataupun untuk melawan COVID-19. Dos penggalak adalah bagi mereka yang mana 2 dos sudah cukup dari segi respons imun, tetapi dalam beberapa bulan respons imun itu sudah mula turun. Dan dos penggalak itu telah akan diberi sebagai perangsang kepada sistem imun supaya ia lebih berkesan terhadap COVID-19. Sekarang ini kita sedang membangunkan garis panduan berkenaan dengan pelaksanaan pemberian dos ketiga dan juga dos penggalak yang akan dibentangkan dalam mesyuarat JKJAV yang akan datang. Dan saya yakin bahawa kita akan mula memberi dos yang ketiga dahulu. Selepas itu dos penggalak bermula daripada bulan depan apabila kita sudah dapat pandangan dan juga kita sudah dapat panduan clinical guidelines daripada pakar. Dan yang ketiga, kita telah buat pendaftaran bersama dengan NPRA. Hari ini syarikat Pfizer telah pun hantar dossier mereka untuk dos penggalak dan dos ketiga kepada NPRA dan kita akan lulus secepat mungkin. Itu sahaja yang saya nak fokuskan pada sidang akhbar kali ini. Saya buka kepada soalan. Data-data kepada KKM. Terima kasih. Syarikat tersebut sekarang ini sedang membuat persiapan untuk menghantar data-data tersebut kepada semua badan regulatory utama dunia, termasuk di Amerika Syarikat, di Kesatuan Eropah, EMA, dan juga termasuk di Malaysia. Tapi mereka kata memerlukan sedikit masa, mungkin bulan depan,
akan menghantar maklumat tersebut untuk dinilai oleh NPRA supaya dapat dibuat pendaftaran vaksin tersebut. Saya yakin mungkin akan ada syarikat lain juga yang akan buat sedemikian. Sebab ada beberapa syarikat yang telah pun menjalankan ujian klinikal di kalangan kumpulan kanak-kanak. Dan kita kena ingat dengan strategi KKM yang baru yang bukan hanya mengejar the so-called herd immunity, kita nak kena bagi perlindungan kepada seluruh rakyat kita. Jadi kita tidak mahu berlaku nanti apabila dewasa dah dilindungi, remaja dah dilindungi, tetapi tiba-tiba kita melihat ada pandemik di kalangan kanak-kanak pula. So we have to be careful. Namun demikian kita tak boleh menghentikan proses pembukaan sekolah. Jadi kita akan buat apa saja untuk memastikan persekitaran sekolah itu selamat bagi kanak-kanak sehingga kita dapat vaksin untuk kanak-kanak nanti. Okey, Muklis daripada Sinar Harian. Okey, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan akan mula membuat bayaran kepada KPI Soft, iaitu syarikat yang membangunkan apps MySejahtera bermula April selepas tempoh CSR selama setahun tamat. Jadi bilakah bayaran akan dibuat dan apakah terma-terma bayaran seperti jumlah pembayaran setiap bulan dan sebagainya? Untuk soalan yang seterusnya, sehari dua ini hangat dibicarakan mengenai fungsi check out MySejahtera. Ada yang mencadangkan agar wujudkan notifikasi kepada pengguna agar tidak lupa check out. Jadi ada tak cadangan penambahbaikan terhadap fungsi check out tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Untuk soalan yang pertama, kerajaan telah minta mampu di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk menilai kerja-kerja yang telah dilaksanakan oleh KPI Soft sebelum penentuan dibuat oleh pihak perbendaharaan dari segi jumlah yang akan dibayar. Jadi kita akan minta supaya mampu menamatkan penilaian tersebut dan semua yang terlibat, MKN termasuk perbendaharaan, termasuk KKM, termasuk MOSTI yang semua menggunakan fasiliti MySejahtera akan melihat kepada nilai yang telah ditentukan. Ya. Yang kedua berkenaan dengan kemudahan check out ini. Ya, saya tahu ramai yang memberi komen berkenaan dengan check out ini. Saya sendiri telah tidur di Pasaraya kalau ikut check out history saya sebab saya terlupa nak check out. Ya, jadi kita akan melihat apakah kaedah yang terbaik untuk kita memastikan ciri check out ini dapat diguna dengan sempurna. So we admit right now that it is very difficult, agak susah untuk compliance check out. Dari segi tingkah laku semua tidak akan keluarkan MySejahtera bila meninggalkan satu premise. So we're working on a few solutions for it. Tetapi dari segi niat dia adalah untuk kita mendapatkan maklumat lokasi yang lebih tepat, ya, supaya kita tahu anda berada di lokasi ini untuk tempoh masa yang spesifik. Jadi itu niat dia. So niat dia memang baik, cuma dari segi pelaksanaan dia mungkin perlu dimantapkan lagi. YB Alifa from Code Blue. I have a couple questions, YB. Firstly, can you clarify on which immunocompromised groups are you referring to when you speak about third doses? Is it elderly people in general with chronic diseases or, healthcare workers without immune system problems? And also, I'd like to point out that Pfizer's application to the FDA is a booster shot, not third dose. So can you clarify on that? Yeah, so we will come up with the clinical guidelines once the recommendations have been brought to JKJAV. Then we will update the clinical guidelines on the booster shot and the third shot. And also we take note that, of course, Pfizer's submission is for a booster shot. So for the third dose, we will make a decision internally based on the guidelines that will be submitted to JKJAV. All right. And just another question, if I can ask. You mentioned a lot about vaccine inequity. So do you think that Malaysia is now part of that global vaccine inequity problem with our booster program? Why aren't we heeding WHO's call for a moratorium? First of all, we are part of global solidarity. Although we are a middle-income country, we participated in COVAX very early on, and we are a full paying member of COVAX, one. Secondly, we have also
participated in the donation of vaccines. You all know the news has been covered many months back that we sent vaccines to Bosnia at the height of their pandemic. Third, there's no wastage of vaccines in Malaysia. Compared to developed countries, where we hear news of vaccines that are being wasted, that are not used past its expiry date. All vaccines here are being used, and we don't hoard any vaccines beyond what we need. And I think that's a crucial difference. Malaysia, we're using whatever stock we have. But in case we do not require the supplies to be delivered, we've made a decision to say that we can defer. We can defer our delivery so that vaccine manufacturers who are contracted to us can send to other countries first. That's the decision that we've made. On the booster doses, that's why we haven't announced boosters for everyone. I think it would be not fair if we announce boosters for everyone right now when there are countries who have not even given their first dose. So our booster and third dose program now is very targeted to those whose immune system may not have gotten enough of a response from 2 doses. So I think a targeted booster and third dose program, I think, is fair. But I think the issue here is those countries who have vaccines that have gone past the expiry date. I think that is very wrong. Yeah. YB, just to confirm, when you say starting next month, is it only for immunocompromised or for the whole population? No, we will wait for the clinical guidelines and also the regulatory approval, but we have agreed in principle that and PM has also announced that we will start with the highest risk group. That right now, immunocompromised and the elderly with serious comorbidities. That's the start of our booster and third dose program. YB, yesterday's reported death cases was about 100 plus. So this is a bit low because the past few weeks it's been 300 plus. So is this a case of the backlog situation already resolved? And do you think in the coming days are we going to see the trend to be more about like what we saw yesterday? Thank you. There's still a bit of a backlog. I'll update you next week on where the backlog situation is. There's still a bit of a backlog, but of course we're making our way through the backlog right now. And if you look at the 7-day average, which is a better indication of the death rate, it's coming down. So we're quite relieved that it's coming down, but I'll update on the backlog next week. We're working out a few things to ensure that the backlog can be cleared faster. There's some bureaucratic matters that we're looking into. Online, okay. Can we give one online, please? Thank you. Daniel from BFM. Hi, Wadid from BFM. I just want to clarify that yesterday you agreed with YB Calvin's suggestion to offer rebate to encourage the reporting of self-tests. I just wanted to ask whether this is something the ministry is now considering. Yeah, so we support the suggestion. I support the suggestion, but a rebate is essentially a subsidy on the next kit that you buy. So I'll have to discuss this with Treasury, with Ministry of Finance, if we can get a budget that allows for us to provide that rebate, and that will ensure greater reporting of tests. And just one more question, YB. Are hospitals now bound by a cut-off time to report COVID deaths to manage the backlog? No, tidak ada cut-off time because most of these backlogs took place in the last 2 months, especially the surge of cases and deaths in the Klang Valley in July, August. So we're making our way through it. And now, saya dan Tan Sri DG, we've been visiting the states and we've gone to the hospitals, we've gone to the forensic departments. So a lot of the death cases there have been cleared already. Okay, thank you, YB. Thank you. Taranya, NST. Good evening, YB. Araya from NST. YB, referring to the study conducted on COVID-19 vaccines, which was revealed yesterday,
Among others, the data also showed that most of the breakthrough infections that led to ICU admission and fatalities occurred among Sinovac recipients. So to review this, is there a need then to offer AZ or Pfizer as a third or booster dose to Sinovac recipients in the future? Sudah pasti kita melihat kepada data yang telah pun dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melalui RECOVAM, which is our committee yang melihat kepada real life data dan telah disampaikan kepada media oleh Dr. Khalil Rasu Peresami, pengarah Institut Pendidikan Klinikal. Dan perkara yang paling penting yang disampaikan oleh Dr. Khalil semalam adalah ketiga-tiga vaksin telah menunjukkan keberkesanan yang tinggi, ya. Dari segi kemasukan ke ICU, kadar kemasukan ke ICU untuk mereka yang menerima dos lengkap sama ada Pfizer, AstraZeneca ataupun Sinovac adalah 0.066%, very very low. Dan kadar kematian pula adalah 0.01%. Yes, of course kita ambil maklum bahawa daripada bilangan kemasukan ke ICU dan daripada bilangan kematian itu, data menunjukkan bahawa dari segi angka dia yang paling tinggi adalah Sinovac. Kita kena buat kajian yang lebih mendalam untuk menentukan sama ada ia adalah disebabkan jenis vaksin ataupun perkara-perkara lain seperti maklumat berkenaan dengan pasien tersebut ataupun waktu mereka dijangkiti, sama ada penularan variant of concern dan sebagainya. So this greater analysis is being conducted dan sekiranya didapati bahawa antara sebab adalah jenis vaksin, maka kita akan mengambil kira perkara tersebut dalam pemberian dos penggalak. But for now, I think the key takeaway is that all the vaccines in Malaysia's portfolio is effective and has cut deaths and ICU admissions. Itu yang paling penting, ya. Dan soal dos penggalak itu, we are still studying whether or not kita nanti bagi dos penggalak yang berbeza daripada dua dos yang asal. Itu masih lagi dalam kajian peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, YB, saya ada beberapa soalan. Pertama, baru-baru ini Persatuan Kesihatan Mental Malaysia ada dedakan tugas kesihatan yang alami gangguan emosi, ada yang ambil dadah, ambil pil tidur. Jadi apa pendekatan KKM, terutamanya kerana ada antara mereka ni dalam jangka panjang selepas pandemik mungkin akan ada yang alami PTSD. Soalan kedua, ada pakar kesihatan swasta maklumkan kes long COVID yang perlu masuk ke ICU dan ada yang meninggal semakin meningkat. Jadi nak tahu berapa jumlah kes long COVID yang masuk semula ke ICU, yang meninggal, dan apa perancangan jangka panjang secara komprehensif untuk berkenaan dengan long COVID. Soalan ketiga, kalau kita tengok model SEIR yang KKM, jangkakan kes seharian boleh turun ke bawah 1,000 jika 80% populasi keseluruhan negara lengkap divaksin menjelang 31 Oktober. Tapi kita tengok dalam COVID now, sekarang jangkaan untuk capai 80% tu sekitar Disember. Jadi mungkin adakah kita akan naikkan balik kapasiti harian vaksinasi supaya kita boleh capai sasaran 80% tu lebih awal dan kes menurun selaras dengan ICU, kematian semua akan menurun. Itu saja, terima kasih. Berkenaan dengan kes-kes long COVID ini, berdasarkan kepada pemantauan atas pesakit yang mengalami gejala long COVID, 5 gejala utama yang sering dialami adalah kelesuan, kesukaran bernafas ketika melakukan aktiviti tertentu, batuk, kesukaran tidur dan keresahan. Dan juga dari segi klinikal ada kesan secondary pulmonary fibrosis di paru-paru mereka yang telah dijangkiti COVID. Jadi dalam hal ini, Kementerian Kesihatan Malaysia sedang menjalankan 2 kajian.
Yang pertamanya, assessment of 90-day return to hospital amongst COVID-19 patients di Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru, dan juga satu kajian yang dibuat oleh Hospital Sungai Buloh dan juga CPRC Perkhidmatan Hospital dan Clinical Research Center Hospital Sungai Buloh berkenaan dengan long COVID. Apa yang kita cadangkan adalah satu program rehabilitasi untuk pesakit long COVID yang akan diketuai oleh pakar perubatan rehabilitasi. Ada pelbagai kesan long COVID yang telah pun saya sebut tadi, pelbagai gejala. Dan rehabilitasi untuk pesakit long COVID ini berbeza mengikut pesakit tersebut. But we will be designing rehabilitation programs, physiotherapy programs for those who suffer from long COVID. Dan juga kita mohon supaya mereka yang sudah dijangkiti dengan COVID menggunakan ciri dalam MySejahtera untuk melaporkan gejala-gejala long COVID supaya Kementerian Kesihatan dapat data tersebut dan juga boleh menawarkan kepada mereka perkhidmatan rehabilitasi di mana-mana fasiliti KKM yang ada kemudahan itu disediakan. Berkenaan dengan kesihatan mental di kalangan petugas barisan hadapan, kita sedia maklum tentang perkara tersebut dan kita akan meningkatkan lagi kaunseling psikologi di kalangan petugas kesihatan mental. Kita akan menambahkan lagi program-program minda sihat Let's Talk di kalangan petugas barisan hadapan kita. Dan saya sekarang ini bersama dengan Ketua Pengarah dan KSU, setiap minggu kita membuat lawatan ke lapangan dan kita mengadakan perbincangan yang terbuka dengan pengarah hospital, dengan pegawai perubatan daerah. We see all of them virtually, tetapi kita turun ke negeri untuk mendengar kes-kes tertentu supaya kita dapat memberi respons yang terbaik kepada tekanan yang dihadapi oleh petugas barisan hadapan kita. Yang ketiga tadi apa? Oh, SEIR model. Ya. Keberkesanan SEIR model ini juga banyak bergantung bukan hanya kepada vaksinasi tetapi kepada pematuhan kepada SOP juga. Ya, model ini dia adalah ramalan saja. Dia adalah unjuran saja. Tetapi sekiranya kita tidak dapat mengamalkan SOP dan saya akan keluarkan beberapa langkah-langkah minggu depan untuk kita hidup bersama dengan COVID-19. Yang lebih daripada memakai pelitup muka, menjaga penjarakan fizikal, menjaga kebersihan dan sebagainya. Ini lebih kepada kawalan kendiri untuk kita dapat melaksanakan ujian dan mengasingkan diri dengan secepat mungkin. Sebab kita nak reopen safely. Ya, kita telah buat keputusan bahawa Malaysia we are reopening safely. Tetapi kalau sekiranya kita tidak dapat mengamalkan SOP yang sedia ada, dan juga beberapa guideline tambahan ataupun nasihat tambahan yang kita akan keluarkan sempena dengan pengumuman Yang Amat Perdana Menteri yang kata bahawa tidak lama lagi nanti 90% dewasa kita akan buka sempadan negeri. Tetapi ada beberapa nasihat yang perlu diutarakan ataupun yang perlu disampaikan oleh Kementerian Kesihatan dan perlu diamalkan oleh rakyat. Barulah kita akan melihat unjuran ataupun ramalan model tersebut akan menepati apa yang dia menunjuk sekarang. Okey? Dua lagi? And then one online. Can you confirm that the Cabinet on July 30th said that healthcare workers have to notify security forces if undocumented migrants show up at health facilities and PPVs? Number one. Number two, does this mean that action will now be taken against undocumented migrants who show up for their jabs? And if this decision was made by the Cabinet on July 30th, why is it only now being known? Thank you. The priority of the Ministry of Health Malaysia is to provide vaccinations to everyone who resides in Malaysia. We do not turn anyone away. We provide the vaccines for free to Malaysians, to non-Malaysians who are here without documents, and we do not take action against anyone who comes to our PPV to get vaccinated.
Haris Malaysia YB, Kini. sorry, one question for me, additional. Can we get some data on the number of non-COVID backlog cases, YB? Because we understand that there's a lot of services at ground that were pushed back because of COVID cases. So some comments on that as well. Data sehingga 1 September menunjukkan sejumlah 57,355 kes backlog bagi kes-kes pembedahan surgical base dan prosedur perubatan medical base. 93.8% atau 53,785 adalah kes backlog surgical base yang meliputi pembedahan arm, urology, pediatric, plastik, reconstructive, cardiothoracic, orthopedic, ophthalmology. Daripada jumlah tersebut, 97.4% kes backlog pembedahan bukan kanser, tetapi ada 2.6% atau 1,412 yang melibatkan kes kanser. Manakala 6.2% ataupun 3,570 kes adalah backlog untuk prosedur perubatan medical base, angioplasty, angiogram, pacemaker insertion, lung function test, bronchoscopy, stem cell transplant, serta radioterapi dan CT simulation. Daripada jumlah tersebut, 83% merupakan kes backlog bukan kanser, 15% melibatkan kes kanser dan 272 kes untuk prosedur transplant. Bagi menangani isu backlog, KKM telah memulakan penyumberluaran ataupun outsourcing perkhidmatan perubatan pesakit bukan COVID kepada hospital swasta. Sehingga 31 Ogos tahun ini, sebanyak 38 hospital kerajaan dan 68 hospital swasta terlibat di dalam perkhidmatan penyumberluaran di seluruh negara, di mana 6,623 pembedahan dan prosedur telah berjaya dilaksanakan. Selain daripada itu, sebanyak 26.2 juta ringgit dari jumlah peruntukan telah sempurna dibelanjakan oleh pihak kerajaan. We've spent 66% of the allocated budget. Manakala penyumberluaran perkhidmatan kardiologi dan kardiothoracic khususnya ke IJN tetap dilaksanakan dengan implikasi kewangan 26.4 juta ringgit. Walaupun penyumberluaran telah dimulakan sejak tahun lepas, jumlah backlog masih tinggi memandangkan terdapat limitasi seperti kekurangan kepakaran di fasiliti swasta serta kekurangan hospital swasta di beberapa negeri. Buat masa ini, kebanyakan hospital KKM dikhususkan untuk merawat pesakit COVID-19 dan pakar anestesiologi dan kaki tangan sokongan seperti jururawat diperlukan untuk rawatan COVID-19 serta ICU dan Dewan Bedah yang direpurpose untuk ICU dikhususkan untuk perawatan COVID-19. Ini menyebabkan banyak kes-kes pembedahan tidak dapat dijalankan. Jadi kaedah untuk dikaji adalah untuk kita extend the outsourcing program, tapi saya dah bincang dengan DG. Apabila kes-kes COVID ini sudah dapat dikawal dengan lebih baik lagi nanti insyaAllah, kita akan melaksanakan satu program khusus untuk melibatkan hospital KKM, hospital di bawah KPT, hospital di bawah ATM dan juga hospital-hospital swasta. A national effort to try to clear up the backlog as much as possible. So we will come up with a plan to clear the backlog. I've given DG 1 week to come up with a plan, and once the cases are manageable, we will focus on the backlog of non-COVID cases. Okay, satu lagi di Haris Malaysia Kini. Selamat pagi, saya Haris Muhammad dari Malaysia Kini. I have a few things to clarify and 3 questions. One is about the vaccine for children below the age of 12. What are we looking at? Are we looking for the vaccines that is for children age 3 and above or 7 and above? Which one was the one that submitted recently, the dossier? Okay, and I want to clarify that you said just now that KKM won't turn away anyone who gets vaccinated. So, are you saying that KKM won't notify security forces about presence of undocumented immigrants to get vaccination? Soalan yang pertama berkenaan dengan syarikat mana yang kita sedang berunding. Kita akan umumkan bila kita memeterai perjanjian nanti.
Dan yang kedua, pendirian KKM seperti mana yang saya sebutkan tadi adalah fokus utama kita adalah pemberian vaksin. Tak kira lah status immigration mereka. Okay, itu Alright. clarify saya nak. Ada update tentang heterologous vaccination? Okay, alright. Terima kasih semua. Thank you.